yang pertama kita kena buat, biasalah kan kalau kita nampak benda-benda hok baca ni, hok baca selalu kan benda-benda yang baca ni kita kena extract dia punya apa, data dia kan. Okey, marilah kita extract dulu. So dekat sini dia kata ada T diambil untuk melukis grafiti secara langsung dengan luas tembok L hasil sosong dengan bilangan pelukis N. Okey, so maklumat yang saya ada adalah saya ada T kan, huruf yang ada tu kan, so dia ada L, dia ada N. So saya tulis dulu apa yang saya ada. Walaupun buruk lah dia punya tulisan, tak apalah kan. Lepas tu diberi 3 orang pelukis. Pelukis ini adalah, kalau pelukis adalah N kan, so 3. Kita baca yang seterusnya ni. Lepas tu memerlukan 4 jam. So memerlukan 4 jam. T adalah masa 4 jam. Okey. Lepas tu dia kata untuk melukis grafiti di tembok yang luasnya ialah 2 kali 10^4. Okey. Hitung bilangan N. Ni kena cari yang ini, tak tahu. Ni kan kat sini. Hitung bilangan N kan. Yang diperlukan untuk melukis grafiti di sebuah tembok yang seluas 3 darab 10^4 dalam masa 2 jam 15 minit. Okey. Satu kan, nak memudahkan saya nampak berunit-unit macam ni kan. Boleh je direct, tapi kalau saya lah, saya ubah ni, yang ni saya tukar. So saya ambil kalkulator, 2 darab 10^4 dapatlah 20,000. So kat sini 20,000. Yang ni octjas lah kan, 30,000. Okey. Disebabkan yang ini pula, yang atas ni pula, dia ni jam dan minit. Ini jam je kan. So saya tukar dia jadi saya tukar jadi apa tu orang panggil, saya tukar jadi pecahan. Tak nampak dia molek. Tak tukar jadi pecahan pun nak mudah, kita ambil tukar dia jadi minit lah kan. So 4 jam kalau tukar pada minit, 4 darab 60 jadi 240. Ni is up to you lah kan, mana yang memudahkan kamu untuk pengiraan. Kalau complicated sangat, terus je tulis yang ada tu je kan. Ni kalau 2 jam darab 60, 120 tambah 15, 135 minit. So 135. Okey. So settle maklumat yang kita ada. So kita pergi balik kepada, sebab sebelum ni kita dah diberi maklumat sedia kan, siap-siap dah bagi. So sekarang ni kita kena extract daripada ayat, kita extract jadi beginilah dia. Okey, so sekarang tulis hubungan. Dia dah beritahu T berubah secara langsung. T berubah secara langsung dengan luas tembok dan songsang dengan pelukis. Tu. Jadi macam biasa, dah dapat ni, kita tukar lah. T yang simbol ikan ni, kita dah potong ekor dia kan, potong ekor dia. Jadi L M. So kita masukkan nilai. Nilai mana nak ambil? Nilai ahad ni tadi, yang kita ada yang complete. So T 240. K tak tahu, sebab kita memang nak cari K kan. Itu sebab kita masuk nilai, sebab nak cari K. So L tadi berapa? L 20,000. N ialah 3. So kita selesaikan. Ni kalau pergi sebelah jadi terbalik. K 3/20,000. Boleh je kalau tak tukar tau. Okay. P. Nanti dia jadi macam mana pula kan. Nanti adalah kalkulator yang disalah tekan. Cek. Dapat andai. 23 bahagi 20,000 darab dengan 240. Kita akan dapat dalam decimal point. Kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan tau. So 0.036. So ini jawapan K. So diganti nilai K. Jadi untuk persamaan yang atas ni, kita masukkan nilai K yang kita dapat ni kan. So T sama dengan 0.036 ln. Macam tu. Tak apa, macam ni lah nak cantik, biar versatile. 0.036 L per N. Okey, barulah kita boleh selesaikan. Kita selesaikan lah. Selesaikan macam mana? Kita masukkan data yang ni pula, yang 135 tu. T masa dia adalah 135. Okey, dapat dah. Lepas tu 0.036 L, kita berapa apa? L dia ada bagi 30,000. Didarablah 30,000. N kat bawah. So pergi sini. N tadi ni sepatutnya kat bawah kan.
Kalau misal contoh dah susah kan, yang ini pergi sana dulu. Lepas tu yang ni hantar pergi sini. Maksudnya 135. N pergi sana, 135 hantar sana. Faham? So N dah pergi sana kan. So yang ni 0.036 darat 30,000. Kalau guna kalkulator, kalau siapa boleh direct lah. Yang ni cikgu tunjuk cara kan. Siapa boleh direct terus je. Nanti orang tanya, cikgu macam mana dapat ni kan. So ini nak cerita macam mana dia boleh jadi pergi pindah sana. Kalau untuk cikgu direct je kan. Tu kita nak duk cerita pasal ni lah. So 0.036 darabkan dengan 30,000. So kita bahagikan dengan 135. So kita akan dapatlah N is equal to 8. Ada ke jawapan? Ada si jawapan dia. Kelas kau jah. So ini nama. Cikgu buat kotak ni struktur kan. Tak payahlah, bukanlah maksudnya dalam exam kena buat macam ni kan. Maksudnya kalau untuk latihan, buat yang ni lama-lama kita ingat dia punya step. Okay, kita strukturkan step dia supaya pelajar-pelajar semua dapat jawab. Sebenarnya sama je kita tengok. Kalau soalan tu yang tak ada nak kena extract data ni, tak payah nak cek data kan, yang direct. Contoh ini nanti loh. Contoh macam ni. So hubungan, tulis hubungan. So dah bagi hubungan. So P hubungan QR. Lepas tu dia kata tulis persamaan. Tulislah persamaannya. Susah no. Orang perak kata apa susah no. Tulis je lah. Masuk nilai K. Masuk nilai untuk cari K. So masuk nilai ni dulu kan. So bila kita masuk nilai, so P kita 2, K tak tahu, Q 3, R 6. So K sama dengan 4. So tulis balik persamaan baru. P sama dengan 4Q per R. Tak ke macam kalau kita buat selalu kan, dia macam automatic. By automatic kita tahu itu step dia kan. Macam tu kita tahu automatic step dia. Lepas tu selesaikan je lah. Selesaikan sebab kita nak cari X, kita nak cari Y. Dia nak cari ni kan, hitung hak ni. So kita masuk, kalau selesai kita masukkan satu persatu. So kat sini untuk yang ini yang saya kotakkan ni, P dia 2, 4 dah memang 4 lah. Q tak tahu, R 14. So X sama dengan 14 bahagi 14 per 4 darab 2. So kita dapat X sama dengan 7. Pergi pula belah sini. So X sini 7 dah. Jadi kat sini P sama dengan 7, 4. Yang ni Y sebab tak tahu, dan ini 12. So 7 darab 12 bahagi 4. So Y sama dengan 21. Jadi kalau X tambah Y sama dengan 7 tambah 21 is equal to 28. Tu jawapan ni. Maksudnya kalau ikut step cikgu ni, insya-Allah kan. Maksudnya kalau buat banyak-banyak kali, insya-Allah berjaya. Mari jom kita tengok ni. Apa tadi first step yang cikgu tunjuk untuk yang gambar ni? First step dia kita cari data dulu. Apa data yang ada? So buatlah garisan. So saya nampak huruf kat sini. Kita ada W. Kita ada W untuk kilogram, dan kita ada, dia kata kuasa 3 jejari. So W dan jejari. Okey. So dia mesti bagi 2 kan. Apa benda yang dia bagi. So kalau dia bagi berat, W sebab weight kan, berat. So 4 kilogram. So dia bagi diameter 9. Okey, yang ni kena hati-hati dia kan. Dia bagi diameter tau. Dia nak jejari. Jadi macam mana nak cari jejari? 9 bahagi 2. Mesti kena bahagi 2. Sebab apa? Dia bagi diameter, tapi yang ni dia nak jejari. Okey. So 9 bahagi 2 4.5. 4.5. Okey. So yang ini pula kita cari lagi satu, find the weight. Salah tu baca BI pula. Cari berat dalam kilogram bola lontar peluru itu jika diameternya ialah 10 cm. Maksudnya weight tak tahu. Hak ni tak tahulah kan W. So 10 diameter 10. Jadi kena buat apa? Bahagi 2. So 10 bahagi 2 berapa? 5. Okey, 5 kita letak 5. Nah, settle kan, kita ada maklumat dah. So kita pergi tulis hubungan dia. Hubungan dia diberitahu di sini. Berubah secara langsung. Kalau secara langsung dia terus ni saja. Siapa yang berubah? W dengan jejari, kuasa 3 jejari. So kita tulislah W berubah secara langsung dengan jejari kuasa 3. Lepas tu kalau dalam bentuk persamaan, ikan dah jadi sama dengan K J 3. Okey. Lepas
tu tulislah, masukkan nilai yang kita ada. So di sini weight dia 4. Okay, tak tahu. Yang ini 4.5 kuasa 3. So selesaikanlah macam biasa. 4. Sebab ini pindah 4.5 kuasa 3 ni pindah bagi sebelah ke keempat. So bahagilah 4.3 4.5. Wish apa 4.5 kuasa 3. 4 bahagi dengan itulah. So kita dapatlah kita 0.044K. So gantikan tu maksudnya had yang kita dapat ni tadi, gantikan nilai K itu dalam persamaan untuk persamaan baru. So W sama dengan 0.0444 J kuasa 3. Now kita settlekan sahaja, selesaikan. Maksudnya kita masuklah yang kita nak cari tu kan. Selesaikan ni benda yang kita nak cari. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari X, iaitu weight dia. So maksudnya sekarang ni weight tak tahu kan. So kita tahu dah K kita 0.044 J kuasa 3. Lantaklah cikgu makan blok sebelah tu kan. Tapi J kuasa 3 ni kita tahu dah tadi. Kita dapat dah maklumat dia 5. So 5 kuasa 3. So dah lah 5 kuasa 3. So saya pun dapatlah Y, X dia tiba nak Y. Nak cari X dia tiba Y 5.49. Ada ke jawapan? Ada ke? Nak try ke soalan akhir? Soalan akhir yang macam tadi lah. Ada ke? Ini apa ni? Tak try jawab ke ni? Hukum Boyle mengatakan bahawa apabila suhu tetap, tekanan gas P adalah berkadar seonsang. Okey, so tak apa. Kita tulis dulu. Dia ada huruf apa tu? Ada huruf P. Dia ada huruf PV. Kan? Maklumat. So kalau nak terus direct pun boleh. Tulis kat sini. Dia kata P berubah secara seonsang. Kalau secara seonsang tu ingat tau. Seonsang tu dia jadi pecahan. Baca ayat dulu tu kan. So seonsang dia satu V je kan. Begitu kan? Betul. Tekanan gas P berubah secara seonsang berkadar seonsang dengan isi padu V. Okey. So jika silinder dalam enjin Watt mempunyai 960, maksudnya yang ini kalau 160, yang ini 1.4. Yes, 1.4 isi padu V, isi padu. Yes, okey. So cari tekanan P apabila isi padu ini 2.5 meter. Yang ni hot ni yang kena cari. So macam biasalah, selesaikan ikut step ni. Dah kita dah tulis hubungan dia. So P sama dengan K. Ikan tadi dah tukar sama dengan K per Allah. K darab 1 K V. Okay. Ni kiranya cikgu tu direct ni. Kalau tak sepatutnya begini. Patutnya macam ni. Patutnya P sama dengan K 1V. 1.4 pula. Apa sebut V tu 4. Okay. So direct je. Maksudnya tak payah tulis 1 ni kan. Ni 1 darab K kan. Tu yang cikgu tulis 4K V tu. Okay. P sama dengan KV tu. Okay. Cikgu cerita lah kan. So masukkan nilai untuk check K. So masuk nilai. So P kita tahu yang first 960. K tak tahu. V adalah 1.4. So kita darab macam biasa. K adalah sama dengan 960 darab 1.4. So K sama dengan 1344. Okay. So gantikan nilai K dengan baru. So kita tahu P, gantikan lah kan. Gantikan P sama dengan 1344 over dengan V. So selesaikan. Kita selesai maksudnya kita masukkan nilai yang ni ke dalam ini. So P tak tahu X. Yang ini 1344. V kita adalah 2.5. So bahagi sahaja 2.5. Kita dapatlah X sama dengan 537.6. Ada tak jawapan? Ada B. So dengan itu good luck. Part 1 cikgu ada 3 video tau, cerita pasal ubahan. Part 1 teori-teori lah, maksudnya apa tu ubahan, macam mana step-steps dia kan. So yang kedua cikgu ajar yang kiranya memang maklumat dah sedia bagi. So tu settle. Tapi dalam video kedua tu cikgu tak terfikir nak buat kotak-kotak ni. So bila yang ketiga ini ada kotak-kotak, maksudnya cikgu ajar cara penstrukturan. Penstrukturan ni nak bagi hafalan. Macam kira macam orang panggil apa tu, flashcard. Gitu. So yang ni teknik dia. So cubalah. All the best. Walaupun soalan dia tak banyak, it's only mungkin 2. So bila cikgu dah check kan soalan-soalan tu, ya by ya,
year by year. Maksudnya setiap tahun dia punya ni. Maksudnya soalan dia stick pada nombor 35 dan ke atas. Maksudnya dia 36, 37, 38 ataupun 38 ada satu tahun tu dekat soalan 40. So maksudnya dia punya rate soalan dia tu di belakang-belakang. So all the best kalau siapa-siapa ada buku yang soalan dia berbentuk soalan-soalan previous year, soalan-soalan tahun lepas. So boleh try nak cari kat mana soalan ni. Teruslah pergi buka dekat muka surat 37 muka surat 37. Carilah setiap tahun tu cari. So nombor dia sama ada dari nombor 36 hingga 40. Itu memang di situlah tempat dia. So all the best. Semoga video cikgu ni manfaat. Kalau manfaat, like. Kalau suka, sharekan. Pasal suruhlah orang-orang subscribe kan, supaya video ni manfaat. Okay, bye.